Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam sejahtera. Selamat berehat di malam hujung minggu ni, hari Jumaat malam Sabtu. Alright, Jumaat malam Sabtu ni ialah seperti mana yang kita ketahui, sekarang ni kita tengah berada dalam MCO, yang Movement Control Order. Movement Control Order ni maksudnya dia masih lagi dalam kawalan. Jadi saya rasa ramai yang masih lagi kata orang terkandas di rumah. Alright, hari ini kita ada satu sesi yang sangat istimewa. Kita akan bersama dengan yang berhormat Puan Hajah Roziah Ismail selaku Esko Pembangunan Usahawan Kerajaan Negeri Selangor, yang akan membincangkan satu topik yang saya rasa sangat menarik. Saya akan panggil beliau sekejap lagi. Saya rasa beliau mungkin dah ada kot, dah masuk dah ni. Saya akan panggil dia kejap lagi, di mana kita akan membincangkan topik yang berkaitan dengan cabaran usahawan kecil dan mikro di negeri Selangor, dan bagaimana agaknya di Selangor ni cabaran-cabaran yang kita hadapi ni klinik Kisah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Saya wave sekejap saya wave sikit. Tuan Amir Hilmi join. Terima kasih Tuan Amir Hilmi. Tolong share, kalau boleh share kan, boleh forward dekat DM yang ada dekat Facebook tu, boleh forward dulu. Bagi Wabi Roziah ambil tempat dulu, bagi Wabi Roziah tenang-tenang dulu. Dalam pukul 9 lebih sikit nanti saya akan jemput beliau masuk dalam live. Okey. So tolong kongsikan dengan kawan-kawan yang tengah menonton ni. Bagi siapa yang belum mengenali saya Azhari Wahid selaku pengasas dan karli sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usaha Mikro. Dan saya pun sebenarnya sekarang ni dalam proses untuk kata orang kena juga istilah ni adalah restricted order di rumah bersama dengan family. I'm actually with my parents at my parents house in Bandar Sunway, dan dengan family saya, dengan adik-adik saya lah. Dan kami juga kata orang terkurung di rumah, tak boleh keluar, right? Duduk rumah buat kerja with my team apa semua. Dan saya amat teruja sebab mengenali Wabi Roziah ni dah agak lama, dan beliau saya rasa antara tokoh politik yang saya amat hormati kerana pendirian beliau dalam memperjuangkan segala permasalahan dan isu-isu di negeri Selangor, dan juga memperjuangkan kemaslahatan yang dihadapi oleh usahawan-usahawan seluruh negeri Selangor. Beliau pernah menjadi Esko sebelum ni, pada penggal yang dua penggal sebelum ni, sebagai Esko Kebajikan kalau tak silap saya, dan juga wanita. Dan sekarang ni beliau memegang portfolio keusahawanan dan juga pembangunan luar bandar di Desa Kampung Tradisi. Alright, sekejap lagi saya akan invite beliau, dalam 2-3 minit lagi saya akan invite beliau masuk ke dalam live ni. Dan saya rasa beliau dah ada dalam menonton ni. Cuma saya belum invite lagi. Tunggu dulu biar kita sembang-sembang dulu. Sekejap pukul 9:03 minit ke, baru saya invite dia. Puan Maro Ainis, terima kasih kerana menonton. Puan Maro Ainis. Puan Aunia Amran, terima kasih Puan Amran kerana menonton. Alright, kalau anda ada apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah tu nak tanya apa, tanyalah. Saya tulis sikit. Sila tanya sini. Sila tanya kat sini. Alright, sila tanya kat sini. Nanti boleh tanya kat situ lah. Nak tanya apa-apa ke, bukan senang nak dapat dengan sembang dengan Wabi secara live ni. Alright, Fatin ni pembantu Wabi Roziah ni, pembantu media Wabi Roziah. Wabi dah ready ke tu? Wabi dah ready kot, dia dah online dah tu. Saya rasa dia dah online tu. Jadi tunggu je lah sekejap, bagilah masa 2-3 minit biar Wabi rehat sekejap, bagi Wabi ambil nafas dulu, dan baru kita sama-sama sembang. Alright, sorry tuan-tuan dan perempuan, saya hari ni pakai casual sikit sebab actually I'm staying with my parents house now. Jadi saya pakai apa yang ada je lah Okay, so by the way, normally kalau anda tengok saya dalam live memang saya dress up gila-gila, but anyway today kita casual aja lah. Ni ada orang tanya ni, nanti saya bertanya dengan YB lah. YB be ready nanti saya akan panggil YB sekejap lagi, dalam seminit 2 lagi. Macam mana nak survive dalam bisnes musim COVID ni, ke duduk diam-diam je. Nur Nadia dah tanya dah tu, tak sabar-sabar dah nak menunggu YB join. Alright, Shimano, terima kasih Shimano.
kerana sudi menonton. Tolong kongsikan dan share sikit sebab Instagram ni dia unik sikit. Sharing dia berbeza, tak macam Facebook. Facebook dia boleh share dekat macam-macam, dekat group lah, dekat page lah, dekat personal Facebook lah. Tapi di Instagram ni hanya boleh forward kepada kawan-kawan yang anda nampak. Alright. Jadi tolong tekan ada button macam button arrow tu, button tiga segi tu. Okay, tengok saya pun tengah buat. Saya akan share dan semua kawan-kawan yang ada ni, saya hantarlah kepada kawan-kawan ni sekejap. Saya hantar dulu. Saya invite kawan-kawan yang ada ni, termasuk Wabi Roziah pun saya invite sekali. Nanti beliau tengah menunggu je queue dari saya untuk masuk. Dan saya sekejap saya ajak kawan-kawan dulu. Alamak, Mak Saleh tak payah ajak tak. Macam pelik pula ajak Mak Saleh, macam nak dengar pun. By the way, I'm actually inviting all of these friends that I have over here. Then later, alamak, terajak Mak Saleh pula. Lantak lah. Okay, so Fizi, siapa tengah join ni, jemputlah, tanya apa-apa nak tanya lah tanya soalan ke, nak tanya apa ke, tolong forward dengan kawan-kawan, tolong message pada kawan-kawan apa yang berlaku, apa yang anda boleh ni. So saya rasa ni Kak Miza Miza 72 join. Alright, Kak Miza, apa khabar Kak Miza? Ni toki Manjambu punya toki ni, produk jambu dan juga produk asam buih. Okay, so saya rasa Wabi Roziah pun dah ready kot. Alright, so by the way, let me just introduce herself first. Wabi Roziah selaku Exco Pembangunan Usahawan Negeri Selangor. Saya rasa peranan dia sangat besar dalam menentu hala tuju keusahawanan, terutamanya dalam keadaan yang sangat mencabar sekarang dengan COVID-19, dengan apa semua ni. Saya rasa ramai usahawan di Selangor juga memang macam-macam cerita saya dengar dalam grup WhatsApp saya pun, macam-macam orang PM saya cakap bisnes dah zero, dah tak ada sales, dah tutup, dah lingkup, dah barai, semua cukup. Dan saya faham. In fact, saya di akademi juga menghadapi isu yang sama, dan tim saya di KLI 2 juga menghadapi isu yang sama. Jadi sangat-sangat mencabar, dan terima kasih kepada orang yang masih bertahan lagi. Okay, Fatin dah berchat dengan Wabi dah ready Saya nak invite dia lagi dalam seminit dulu, saya invite dia seminit lagi saya akan invite beliau untuk sama-sama live dengan kita. Alright, siapa-siapa yang ada ni tolong share, ajak kawan-kawan tolong share, tekan button yang itu, boleh komen juga nak tanya soalan ke. Okay, Wabi dah ready, Fatin dah bagi cue dah, Wabi dah ready, so I can invite her to the live. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Mana Wabi? Yes, so I invite Wabi Roziah untuk join kita pada malam ni. Mudah-mudahan semua okey lah ya. Kita cuba yang terbaik, doa yang baik-baik. Okay. Wow. Assalamualaikum Wabi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. YB pakai baju sedondon dengan bunga dekat sebelah tu. Ya, tak tahan tu. Oh ya ke? Oh tak perasan pula. Saya pakai je tadi. Saya perasan kalau saya nampak tu bunga dekat belah kanan YB tu sama dengan baju dan juga tudung. Okay, alright. Okay. So selamat datang YB ke live kita malam ni. Ramai juga yang menonton ni. So terima kasih kerana sudi bersama dengan saya pada malam ni untuk bercerita kita chit-chat secara casual lah dengan keadaan yang sangat stressful sekarang ni YB ya. Jadi kita bincang-bincang apa yang boleh kita buat dalam keadaan COVID-19 yang sangat mencabar sangat ni. So before that, I know you are definitely at home sekarang, masih kat rumah, confirm? Ya, betul, kat rumah. So macam ni YB, dah 3 hari kita berkata orang nak guna istilah lockdown ni tak betul. Dia istilah restricted movement ni. Apa agaknya YB, aktiviti YB selama 3 hari ni YB? Sebenarnya frankly speaking, saya 12 tahun jadi wakil rakyat, tak pernah ada semewah ni masa sebenarnya di rumah. Okay? Masya Allah. Okay. Jadi 3 hari ni sebenarnya banyak perkara yang saya lihat, boleh lihatlah tentang urusan rumah tangga. Saya tak ada pembantu rumah. Jadi ada banyak benda yang tertangguh tu saya buatlah dalam 2-3 hari ni. Selain daripada hobi yang sedia, orang kata yang kebiasaan saya itu melihat pokok-pokok bunga dan juga masak. Itu penting. Untung suami YB ya, kenyang lah dia sepanjang 14 hari ni kan. Sampai anak-anak kata, kalau macam ni mama naik berat badan ni kata ya. Menakutkan sebenarnya tu kadang-kadang tu. Okay, so yalah. Aktiviti sebagai seorang di politik, sebagai seorang exco, seorang adul, seorang ibu, seorang isteri. Saya rasa satu portfolio baru dalam masa 3 hari ni kan, portfolio yang lebih unik lah.
Ya betul. Sebenarnya taklah juga. Macam saya kata tadi, saya tak ada pembantu rumah Okay. selama ni. Jadi tapi Alright. not in the rush, not in the rush. Tidak rushing sangat kan. Okay. Kalau dulu terkejar-kejar Uh, nak buat ini, nak buat itu, lepas tu nak urus rumah tangga, nak pergi mesyuarat, pergi SUK, pergi pejabat DUN kan. Tapi kali ni dia tak rushing sikit. betul. Itu saja bezanya kan. Okay, okay, good, good. Okay, kita ketua kita start lah dengan Ya. perkenalan. Mungkin ramai juga menonton. Saya rasa ramai dah kenal YB. Cuma mungkin perlu sedikit reintroduction lah. YB kenalkan di YB. Mungkin terangkan portfolio YB di dalam kerajaan negeri Selangor. Okey, saya sebenarnya telah pun diberi amanah sebagai wakil rakyat di Batu Tiga Shah Alam selama 3 penggal. Samping itu juga saya ada tanggungjawab lain di kerajaan negeri iaitu menjadi EXCO. EXCO tu orang tanya apa tu EXCO? EXCO tu maknanya ahli mesyuarat kerajaan negeri lah. Iaitu satu gandingan jawatan bersama dengan Menteri Besar. Menteri Besar bawah dia ada 10 EXCO iaitu saya salah seorangnya yang telah diberikan satu satu amanah untuk menjaga usahawan mikro, pembangunan luar bandar dan juga kampung tradisi kali ni. Agak unik sikit, kelainan sikit daripada portfolio saya 2 penggal yang lepas yang diberi iaitu kebajikan, wanita dan juga sains teknologi. Itu pernah jawatan-jawatan yang pernah saya pegang sebagai exco lah. Jadi maknanya bidang besar tu sekarang ini tertumpu kepada pembinaan pembangunan keusahawanan dan juga bagaimana saya melihat pembangunan luar bandar, iaitu saya menjaga 371 kampung-kampung tradisi yang perlu saya uruskan kali ini insyaAllah. Okey, satu portfolio yang sangat besar tanggungjawab dia, seluruh kampung di bawah YB dan seluruh usahawan mikro dan kecil di bawah YB. So it's a huge thing. Negeri maju, negeri smart Selangor ni is one of the biggest contributor kepada GDP negara, betul tak? Ya, betul, sangat. Okay, good YB. So hari ni kita dah bincang-bincang tadi kan tentang topik yang memang panas sekarang ni, cabaran usahawan kecil dan juga mikro di Selangor ni, yang kita di Selangor ni nak tak nak antara negeri yang banyak contribute dari segi pembangunan ekonomi, pembangunan keusahawanan, perniagaan dan sebagainya. Antara yang paling besar di Malaysia dan paling aktif juga. Jadi datangnya COVID bermula dengan kata orang kegawatan ekonomi bermula di 2018, kemudian ada sedikit pergolakan politik dalam negara, kemudian ada pula datang pula COVID. Jadi Allahu Akbar. Saya juga sebagai usahawan memang terkesan sangat-sangat dalam keadaan sekarang, terutama yang 14 hari yang kita baru mulakan 3 hari ni. Jadi kami semua ni kata orang, I think we have been talking about this. Ramai yang menangis, ramai yang sedih, ramai yang hilang semangat, ramai yang tak tahu buat apa, clueless. Semua jadi macam blur. So maybe agaknya macam mana keadaan sekarang dekat Selangor ni YB sebagai exco? Sebenarnya Azari, saya berkongsi jugalah perasaan tersebut kan, bila kita sendiri boleh lihat tentang yang kita hadapi ni ada 2 perkara. Pertama, kalau hujung-hujung tahun lepas kerajaan pernah juga bercakap bincang tentang persediaan untuk kita menghadapi era ekonomi yang kemungkinan akan tidak sebaik yang lepas-lepas. Jadi itu banyak usaha-usaha yang kita buat. Tetapi kita tak sangka ujian kita kali ini lebih dahsyat lagi, iaitu bila turunlah satu bencana ataupun wabak ini. Jadi kita rasa ianya agak lebih terkesan lah. Maknanya kadang-kadang kita predict, kita buat sesuatu tetapi kadang-kadang ada something yang jauh, yang luar daripada kontrol kita yang berlaku kan. Jadi apa yang saya boleh katakan, memang kalaulah kita memang kita hadapi masyarakat yang mereka ambil tahu dan dia akan cuba atasi. Ada satu masyarakat yang jenis panik, tak tahu apa. Kan, nak ke mana, nak buat apa, nak jumpa siapa. Lepas tu kalau kehidupan kita yang lepas-lepas ini kita bergantung kepada hanya buat benda yang rutin kan, kemungkinan apa yang kita berlaku selama 3 hari dan mungkin 2 minggu, tak 2 minggu saja cukup, akan menyebabkan ramai yang akan menghadapi masalah, bukan saja masalah makan tak cukup, masalah bisnes tak menjadi, masalah tension. Ini baru 3 hari ramai dah resah kan, resah 3 hari duduk kat rumah. Jadi tak tahu nak kawalan. Jadi apa yang saya nak sebut kat sini, sebenarnya cabaran kita ni besar sangat. Cara kita besar sangat. Tapi be positive person. Jangan kita ambil ni sebagai benda yang
tak apalah besok dah okey kot. Ada satu prediction, mesti sentiasa kita letak prediction yang sedikit negatif. Maknanya kalau benda ni berterusan, kita patut buat apa? Kita patut ubah apa? Ingat tak saya pernah cakap dengan Azari tentang dalam kehidupan kita ada 3 perkara kita sentiasa tanya. What is missing? Betul tak? What's missing? What is missing? What is new? And what is next? New and what's next? Jadi apa yang missing dalam bila kita katalah usahawan sekarang ni kan, apa yang missing? Dia memang tak dapat duit, dia tak boleh nak keluar, dia tak boleh nak berjumpa dengan pelanggan, kan? Pelanggan pun tak boleh nak jumpa dengan dia. Jadi what is new? Apa benda yang baru patut dia buat? Ya, apa benda yang baru? Kita kena bertanya benda tu. Dan next, what next? Benda baru, contohnya kita kata cabaran kita macam mana pun nak kena dapat duit ni, kan? Anak nak makan, ya, rumah nak kena bayar sewa ataupun bayar loan dan sebagainya. Jadi kalau benda ni berterusan, maknanya dia akan membabitkan masalah kita. Tapi saya yakin bagi pihak kerajaan macam kami ni, kita cuba bantu seboleh mungkin. Tetapi tak semestinya kita akan dapat membantu semua. Saya rasa Azari sebagai seorang usahawan juga mungkin rasa, tapi saya hanya saya kata tadi saya berkongsi perasaan, tetapi 2-3 hari ataupun hari-hari mendatang ni kita perlu berfikir dengan 3 persoalan besar saya sebut tadi tu kan. What is missing? Apa yang missing dalam kita punya perniagaan? Apa yang kita perlu buat selepas ini kan. Dan selepas tu kita kena masukkan benda-benda baru yang kita tak pernah cuba. So sebagai seorang searching kita kena berani mengambil langkah itu. Berani ambil langkah itu. Itu pandangan saya lah ya. Jadi cabaran kita memang banyak. Tetapi cabaran kadang-kadang boleh menjadi satu benda yang positif kalau kita tangani sebaik mungkin lah. Itu nasihat saya. Alhamdulillah tu nasihat Wabi daripada hati ni sebagai orang yang hari-hari jumpa usahawan, hari-hari jumpa rakyat. Saya rasa ramai yang PM YB, ramai yang WhatsApp YB, ramai yang Telegram YB ke ataupun jumpa di Facebook ke. Dan saya sendiri pun sebagai usahawan saya masih terasa terkesan sebab contohnya seperti yang Wabi tahu kami di kedai di KLI 2 yang paling badly affected. Memang totally closed down at the moment dan kami pun dengan yuran, dengan sewa dan sebagainya. Jadi it's just a part of parcel of business, tapi we just have to face it lah. I mean kita kena macam juga berkata kena fikir benda baru, kena convert new business model. Macam di akademi pun kita tukar dalam bentuk online sekarang ni, dah tak boleh jumpa orang, tak boleh buat kelas kan. Jadi I mean I'm so honoured to have you tonight as I think could be one of the earliest Exco Kerajaan Negeri yang memang live di Instagram. So kalau boleh tepuk, saya tepuk. Tapi sebab tak ada bunyi kan. Jadi saya tepuk seseorang macam tu. Okay. So now, tadi itulah Wabi sebut pasal bantuan kan. Difahamkan pagi tadi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor Datuk Seri bin Syahri telah mengumumkan bantuan rangsangan ekonomi kan. Pukul 9.30 pagi tadi. I'm sure you were there, maybe you were there online. Maybe Wabi boleh bagi semangat sikit pada usahawan Selangor ni, apakah rangsangan yang diberikan oleh Menteri Besar tadi. Silakan. Okey. Sebenarnya daripada awal minggu atau ujung minggu lepas ya, kami Exco telah berfikirlah macam mana nak bantu usahawan ni. Jadi antara rangsangan yang telah diumumkan, saya rasa 9 rangsangan yang akan kita rasa boleh membantulah kepada golongan yang paling terkesan ya, paling terkesan. Jadi 9 rancangan ini melibatkan ratusan juta ringgit yang kerajaan negeri akan keluarkan ya. Lebih kurang saya tak silap saya dalam 122 itu hanya usahawan. Oh, ya usahawan. Keseluruhan. Kalau keseluruhannya dalam tak silap saya hampir 130 juta lah yang akan dikeluarkan untuk bantuan yang ada. Jadi usahawan di Selangor bernasib baik alhamdulillah. Dengan perbincangan, dengan pandangan-pandangan yang kita ambil sebelum orang kata sebelum pengumuman itu dibuat, alhamdulillah akhirnya Kerajaan Selangor telah mengumumkan 3 insentif ataupun rangsangan terbesar jadi dalam keusahawanan yang melibatkan 122 juta. Pertamanya kita tengok peniaga-peniaga kecil lah, peniaga kecil yang jual pasar malam, yang niaga di jalan, yang pakai payung-payung ni jelas semua kan. Yang selama ni mereka berniaga dan mereka berniaga ni sebenarnya Azari. Orang tanya saya, YB kami pun berniaga macam Azari cakap tadi, dia berniaga dekat KLIA kan atau online. Ada orang macam-macam bisnes. Tetapi kenapa kita tumpukan kepada penjaja-penjaja ni sebab mereka ni kalau istilahnya hari ni berniaga, hari ni dapat, itulah yang dibelanjakan.
Jadi dengan adanya kesan pengawalan pergerakan ini, mereka tak boleh berniaga. Kalau mereka memang tak bersedia dengan online dan sebagainya, mereka akan mati kutu lah, orang kata kan, mati kutu, mana nak cari duit, sedangkan anak di rumah nak makan, perkara-perkara asas perlu dibeli dan sebagainya. Simpanan mungkin tak ada, simpanan mungkin tak ada, ataupun ada pun tak orang kata cukup-cukup saja, tidak berlebih dan sebagainya. Jadi sebab itu kita akan bagi one off RM500 kepada penjaja-penjaja ini. One off ini kita akan serahkan selepas pergerakan ini nanti berlaku. Orang tanya saya dah mula tanya YB macam mana nak ni dan sebagainya. Kemungkinan besar kita akan minta mereka berurusan dengan PBT lah, sebabnya mereka ini semua berlesen dengan PBT. Jadi keuangan tersebut akan disalurkan melalui majlis tempatan dan mereka boleh berhubung. Tapi jangan sekarang, sekarang masih lagi kawalan, jangan keluar lagi. Tempoh dia habis tu baru pergi buat tuntutan. Yang kedua ni tentang sewa. Sewa juga kita waive lah, setiap majlis. Sewa apa tu dia bertanya kan, premis. Premis kita memang ada premis yang meniaga gerai-gerai di gerai majlis, gerai luar bandar dan sebagainya, mereka tak perlu bayar sewa bulanan. Sebulan, kita bagi sebulan dulu. Sebulan dulu. Bagi yang dah mungkin bayar bulan 3, macam mana dia berkata, tak apa, bulan 4 kita waive. Bagi yang belum bayar bulan 3 kita waive. Macam itulah lebih kurang kita akan berurusan dengan peniaga tersebut. Dan berita baik yang saya paling orang kata bila ada pengumuman ini adalah bila mana hijrah. Hijrah, iaitu hijrah ni satu program microkredit Kerajaan Selangor. Kita ada semuanya lebih kurang hampir 40,000 yang peminjam-peminjam kita. Meminjam sekecil 1,000 hinggalah ke 50,000. Mereka ni juga terkesan dan kerajaan telah pun mengumumkan penangguhan pembayaran semula selama 3 bulan, Azhari, kan. Maknanya kalau tak bayar untuk 2-3 bulan ni, kita tidak buat apa-apa tindakan. Itu pun. Jadi untuk memudahkan, orang kata, ini khusus untuk Kerajaan Selangor yang saya sebut tadilah. Sebenarnya banyak lagi usaha-usaha yang telah pun dibuat oleh pihak-pihak tertentu, tapi Kerajaan Selangor kita bagi semua ni untuk pastikan peniaga-peniaga kita boleh bernafas sikit. Itulah istilah. Itu ramai yang respon, ramai. Saya suka Instagram ni YB sebab dia banyak love naik, dia tak berhenti love. Ramai yang sayang YB malam ni. Dia naik kat atas. Terima kasih. Itu semua orang buat tu, orang memang suka apa yang YB cakap. So Alhamdulillah, usahawan di Selangor sekurang-kurangnya kata orang lega sikit lah dengan bantuan yang diberikan oleh Kerajaan Selangor. Dan saya teruja bila YB sebut tentang penjaja yang berlesen. Jadi ini sebenarnya satu pengajaran juga kepada penjaja yang kemungkinan sebelum ni tidak berlesen. Jadi bagi siapa yang berniaga dah lama tanpa lesen, jadi hilang peluang ni, betul tak YB? Jadi satu perubahan yang perlu usahawan penjaja jalanan tengok ruang dan peluang bila sampai masanya dia perlu berada di tempat yang betul. Kalau tidak ketinggalan dia. Kan? Saya suka juga topik ni sebenarnya. Kadang-kadang orang tanya, YB macam mana kami yang tak ada lesen? Okey, sebab tu daripada dulu kita nak melesenkan seseorang ini bukan semata-mata untuk hanya memastikan mereka membayar fees ataupun lesen-lesen ini kan, tidak. Dalam keadaan macam ni lah yang kerajaan sebenarnya akan mudah mencari siapa orangnya kita nak bantu. Kalau tidak, macam saya, bila saya merangka kerja-kerja ini, saya tahu 70 juta. Kenapa kita kena keluarkan 70 juta? Sebabnya kita tahu peniaga kita berlesen ini begini, ramai ini. Jadi yang tak berlesen itu lain kali ambil iktibar. Saya nak cakap kan, ambil iktibar. Bukan kita mendenda tapi ambil iktibar. Tadi macam ada satu soalan timbul tu daripada Maiza, tak silap saya, dia sebut macam mana permit bermasa. Baik permit bermasa ke, bergerak ke, janji mereka ni pernah ambil lesen dengan kerajaan, dengan PBT dan masih beroperasi dengan lesen tersebut. Dan saya rasa Kerajaan Selangor juga mengenakan lesen penjaja ni very minimum, tidaklah membebankan. Jadi kita mudah nak tracking, kita mudah nak tracking siapa yang terkesan, siapa yang ada lesen, apa yang tak ada lesen, siapa yang perlu dibantu, siapa yang tak perlu dibantu. Hatta baru-baru ni bila saya ingat Yupen pernah berbincang dengan Azhari, bila saya kata saya nak Azhari, saya kata cuba kontak 3-4 orang yang pandai buat online skill ni untuk online skill ni. Saya kata tapi kita terfikir siapa kita nak offer.
Jadi kalau mereka telah berdaftar awal-awal, kita boleh terus saja approach mereka dan mereka boleh masuk dalam kursus-kursus yang kita nak buat atau latihan yang kita nak bagi. Okey, Jadi betul. So jadi penting. jadi penting sebab lesen tu bukan cakap bayar je, tapi yang penting Betul. database oleh kerajaan negeri ataupun PBT nak pegang, nak contact balik. Kalau tidak macam mana nak contact, nak bantu, betul. So okey, interesting. Ni ada yang tanya YB, ada yang tanya kalau itu yang ada yang ada lesen api, ada apa yang sewa dengan bangunan kerajaan, tapi yang ini yang sewa sendiri YB, ada yang tanya. I mean, ada ke bantuan untuk orang yang bayar sendiri dengan landlord, dengan office lot? So maybe you can share something from the side of government. Mungkin Azari, kita kena lihat semula definisi usahawan mikro. Kan? Usahawan mikro ni pendapatan dia kita jangkakan adalah dalam 300,000 setahun ke bawah. Ya. Dan lebih yang terkesan ini adalah yang kita definisikan kepada mereka yang pendapatan 100,000 saja setahun ke bawah. Ya, maknanya kalau the most important thing is kita tanya kita ni pendapatan kita berapa. Okey. Ini adalah satu perkara yang saya nak cakap. Dalam keadaan macam ni, kita tak boleh nak jangkau kepada semua. Kadang-kadang resources kita terhad, maknanya keuangan kerajaan terlalu terhad. Jadi kita bagi kepada siapa yang paling terkesan. Tapi sebab apa saya kata mereka yang berjaja kecil ni, sebab mereka satu, mereka hari-hari itu yang mereka dapat hari tu saja yang mereka belanjakan. Yang kedua, mereka tak ada simpanan kan. Dan maknanya mereka untuk sedikit. Tetapi bagi mereka yang macam Azari cakap, dia ada kedai kan, dia nak kena bayar dan sebagainya, tapi kita yakin mereka still can survive dalam 2-3 bulan ni mungkin. Tetapi kalau tak ada, bukanlah orang kata that's the end of the everything. Maknanya dia boleh datang sampai ke depan, boleh berbincang. Boleh berbincang. Saya yakinlah kalau landlord ke, baik kerajaan ke, mereka akan ada orang kata humanity sikit untuk memberikan sikit kelonggaran. Jadi saya juga nak menyeru kepada mereka di luar sana, jangan ambil kesempatan. Ya. Dalam keadaan jangan ambil kesempatan dalam keadaan semua terkesan, kita tolak ansur sikit. Ya. Contohnya mungkin kita menyewa kedai orang tu janganlah pula sampai halau sebab tak bayar baru sebulan atau 2 bulan. Jadi kita kena ambil kata tadilah tolak ansur lah sikit, ambil kata inilah masa kita pun tolak ansur sementara perkara ni berlaku. Mungkin masa ni masa dia, lepas tu mungkin akan berlaku masa kita pula. Itulah. Good. Semangat sikit bila orang dengar ni. Kadang-kadang sometimes ni Babi, kita ni tak ada solution pun tak apa. Bila orang-orang atau politik turun bercerita, kerana semangat tu dia jadi lain macam sikit. Solution tu tak sepertinya ada, tapi at least kita dengar macam ada orang mendengar kita dalam keadaan yang sangat mencabar ni kan. I mean, I've gone through the process for the last few weeks and I've been meeting with my team juga every day without fail, memastikan team saya dia memang kuat, intact. Yalah, anak-anak muda ni Babi, kalau dia kata orang dia collapse, sekejap dia collapse. So kita kena pegang bangkit dia betul balik. Terutamanya keadaan yang macam sekarang lah. Dan nanti your advice tu memang is a straightforward lah. Okey YB, ni ada juga orang tanya ni, dia kata YB inspirasi saya. Wah, bagus. YB menjadi inspirasi. Alhamdulillah. So now kalau tengok sekarang ni lah ramai yang tutup kedai, ramai yang bahasa ni kasar sikit lah YB, lingkup, ramai dah kata orang dah macam-macam lah, dah tutup segala-galanya, dah tak tahu nak cari apa lagi. Dah maybe YB boleh bagi sedikit sebanyak idea lah macam mana kita boleh teruskan perniagaan ni. Mungkin some idea through online ke, through Foodpanda ke, maybe you can just give some idea, share dengan orang yang tengah menonton ni. Itulah saya nak bagi sedikit pandangan. Mungkin kalau sesiapa biasa ikuti saya tahun lepas lagi lah saya dah sebut perkara ni kan. Ini bermula ideanya bila saya jumpa buat town hall dengan penjaja-penjaja orang ramai kata dengan saya, YB, kami tak ada tempat nak berniaga, kan. Kami mohon lesen tak dapat, kami minta permit tak dapat. Jadi daripada hari tu lagi saya dah sebut explore explore, tengok ruang baru, saya cakap. Buat pergi pada bisnes online, daftar dan sebagainya.
Dia tahu tak, bila kita tak sangka, bila keadaan sekarang ni berlaku, ada yang tag saya personal. Ya Allah YB, saya menyesal saya tak ambil apa yang YB sebut kali ini. Ya. Jadi saya nak cadangkan, kalau kita berniaga makanan, ya, ataupun kita seorang yang buat perniagaan services dan sebagainya. Sebagai seorang usahawan, apa kata kunci kalau kita nak jadi usahawan yang berjaya? Ya, saya pun baca juga buku usahawan. Pertama, mesti inovasi dan kreatif. Kan? Mesti ada inovasi baru. Maknanya kalau kita dulu jual tepi jalan, mungkin kali ni dah sampai masa kita gunakan internet of things ni. Semua orang berniaga pakai internet. Kan? Kena pergi ambil perniagaan online kan. Lepas tu kita kena ada, kita kena kreatif kan, kreatif. Okey, kalau kita buat seorang, kita mungkin tak lepas ni. Jadi kalau kita jaga makanan, kita boleh masak tapi kita tak boleh hantar. Kita sekarang ambil masa duduk kat ni, cari peluang untuk cari networking ini. Dan hubungi mereka. Ya, hubungi mereka dan macam mana kita nak mereka terlibat. Cari survey harga yang paling sesuai dengan mereka punya budget, kita kata kan. Jadi kalau dia survey contohnya, kalau dia buat cuci kapet, kalau ada juga yang usahawan kecil-kecilan yang buat cuci kereta. Dia, urut spa dan sebagainya. Kalau orang nak bersalin ke, dia orang tu walaupun COVID, benda tu berterusan kan. Jadi kita kena promote dan kita kena jaga pelanggan kita. Pergi bertanya, tak malu. Orang kita usahawan, sepatutnya kita tak malu approach kan. Okey, saya ada buat servis ni, orang kata sebarkanlah dalam Facebook ke, Instagram ke, mana kata kita ada buat servis tu, WhatsApp ke whatever. Orang akan mungkin dalam 100 mungkin satu kena. Alhamdulillah, ada juga bisnes masuk kan. Jadi kalau kita jual produk kan, produk kita banyak ni kat rumah ni, macam-macam produk yang terkandas sebab tak boleh kat kedai dan sebagainya, promote melalui talian yang kata Lazada, mungkin Shopee dan sebagainya. Itu saya cakap, networking penting ya, networking. Sebab physical contact tak boleh, tetapi still boleh buat perhantaran. Jangan kita tengok circle kecil, tengok circle yang lebih luas. Siapa lagi yang ada bersama dengan kita untuk buat ni. Dan yang akhirnya mungkin ini juga masanya kita boleh buat kata apa, diskaun-diskaun yang hebat ataupun satu promosi yang baik kan, untuk ada orang kata shop bag kan, ada orang kata shop bag menarik dulu shop bag dan sebagainya. Tapi Azhari ni semua kena belajar teknik-teknik. Kalau tak dia very teknikal kan. Lepas tu ada yang terkejut katakan YB, okeylah YB, saya gemari juga kalau boleh buat online ni, tapi macam mana orang nak bayar saya ya? Kan, jadi kita kena ada pula getaway lah, payment getaway. Jadi Azhari, saya ni dalam pada duduk rumah ni, saya juga belajar kalau kita nak register QR code macam mana, payment getaway macam mana kan. Maknanya cadangan saya now usahawan semua, jangan duduk rumah semata-mata sekarang. Selain kita duduk dengan family ke, kita berkebun atau buat hobi, tolong handphone ni saya ada handphone ni kan, handphone yang ada di tangan kita ni, kredit yang ada cukup-cukup tu kita manfaatkan kepada benda yang penting dulu. Jangan asyik baca WhatsApp aja. Ya, tengok first kalau kita berniaga, tengok kan, Google kan apa-apa yang mendapat. Bila saya sebut tadi delivery, networking delivery, siapa yang perhantaran. Tengok Foodpanda, macam mana kita nak register, macam mana kita nak tag dia kan. Lazada, Shopee, belajar, tanya dengan mereka. Dan kita kena agresif. Itu saya punya cadangan lah. Jadi soalan asal tu penting. Itu yang missing sekarang ni, yang perlu kita isi masa kita. Tapi we must be very disciplined. Kan, jangan dalam itulah sedikit panjang nak cerita sebenarnya kan, tapi urgent sangat nak bagi tahu. Very komprehensif. Jadi boleh nampak banyak angle digital, daripada penjaja sampailah mungkin SME juga boleh gunakan online platform macam Foodpanda. Foodpanda ni bagus je YB. Saya memang penggemar Foodpanda sebelum COVID lagi. Dia orang boleh pergi sampai ke gerai-gerai tepi jalan. So saya kadang-kadang kan bila datang rumah tu saya akan tanya. Sorry? Tapi ada satu benda yang menarik. Ada rangkaian anak-anak muda Foodpanda. Dia WhatsApp saya personal. Dia cakap YB,
nak cerita side sikit lah, sebab Don Boleh, Motor 3, go ahead. Don Motor 3 sebagaimana yang telah diumumkan MB juga untuk semua adun-adun, kita ada peruntukan sedikit lah keuangan untuk mereka yang benar-benar memerlukan, orang tua, orang yang sakit dan sebagainya. Jadi yang Pup pandai ni, bila dia dengar pengumuman tu, WhatsApp saya, YB, tak apa, kami bagi perkhidmatan percuma YB. YB namakan je nak hantar barang ni ke mana. Subhanallah, ini yang saya kata, ya Allah, rakyat Malaysia, I love you. Kan? Dia kata, YB nak belikan sanitizer. Sanitizer pun kami boleh buat. Saya kata okey, dalam masa yang sama, jaga diri baik-baik kan. YB nak hantar berapa? Dia kata nak hantar beras ke apa ke, kami boleh tolong beli, kami boleh tolong hantar. Macam tu kan. Jadi saya sukalah, saya suka. Tapi yang penting tadi bila kita network dengan ramailah akan bagi balik kita pulangan yang positif itu sebenarnya kan. Alright, sure. Ni Fi Azman beritahu kata-kata Wabi memberi semangat pada usahawan luar sana. Wah, betul lah. Kadang-kadang memang Wabi rasa berkembang macam ni kan. Dia rasa macam ada je orang nak dengar masalah aku kan. Masalah tak selesai tak apa, jadi ada orang nak dengar. So I mean that is a function of a politician. I mean leaders of a state, leaders of a country to actually listen more lah. I mean, we know that sometimes we might not be able to answer us to find solution. Tapi bila kita rasa didengari ni, itu sendiri dah jadi semangat Wabi sebenarnya. Kan? Okay Wabi, tadi Wabi banyak cerita pasal. Sekejap Azari. Silakan. It's not only orang kata empathy, mendengar. Tetapi kena ingat, kami ni pembuat polisi dan dasar-dasar. Sebenarnya saya suka diskusi macam ni. Kadang-kadang ada angle yang saya tak pernah perasan pun. Bila kita diskusi macam ni, saya nampak, oh subhanallah. Ada juga benda yang saya terlepas pandang contohnya kan. Jadi I'm sure kita kalau buat suasana macam ni, spend masa kan, bukan dalam mesyuarat saja, sebenarnya macam ni sebenarnya banyak bagi input. 12 tahun saya berdengar rakyat, sebenarnya mendengar itu akan memberikan input yang lebih baik dalam menangani masalah rakyat. Awesome. So kalau tengok amid COVID-19 ni, memang landscape tugas baik di peringkat usahawan maupun di peringkat kerajaan dah berubah. Sekarang ni semua orang nak buat live. Petang tadi saya bersama dengan Iskan buat live, berkongsi tentang tips macam mana nak jaga klien ni sepanjang COVID-19 punya MCO ni, dan malam ni pula dengan YB pula. Jadi tiba-tiba government macam I have to do everything in digital. Alright, so I mean it's very exciting for us to know that kita pun rasa macam finally we can move in a different way. Macam dia kata, what's new? This is something new to almost everybody. Bila sepatu pun join kita ni. Seperti ada ya? Sepatu. Ya betul lah. Thank you bang. Abang Syuib sepatu say something. Tadi baru saya terfikir macam mana ya artis-artis mereka yang dalam bidang ini, macam mana dia survive. Saya cakap kalau mungkin dia tak macam lagi kecil, tapi fikir juga macam mana dia boleh survive. Okay. Sorry, cut off. I cut you punya ni. Okay. No problem. Memang Abang Syuib masuk pun saya pun excited juga sebenarnya. Okay, so I'm sure artis juga menghadapi isu yang sama, show dah kurang, lepas tu mungkin dah tak boleh nak menyanyi, berlakon, Tadi pun saya pun nampak seorang pelakon yang agak popular di Hollywood, so daripada Kepulauan Hawaii, pelakon ASEAN tapi stay di Hawaii, baru disahkan positif COVID-19. He act a lot in drama, jadi one of my favourite actor dalam dunia Hollywood ni. Tapi dia baru je keluar statement tadi. Sedih juga tengok dia punya video. Masih sihat lagi tapi dia pun rakam video tu lah. I mean, I'm sure rakan-rakan artis kita pun menghadapi isu yang sama juga. Alright, so okay, YB cakap pasal digital tadi dah berubah, live, online. Agaknya macam mana landscape kata orang perkongsian ilmu di peringkat kerajaan negeri nanti? Mungkin dapat kelas online ke lepas ni ke macam mana YB? Saya yelah 2-3 hari ni memang saya rasa macam benda ni satu benda yang patut kita explore lah, dah mula berlakukan. Jadi sebab itu besok ke lusa saya sebenarnya bila saya nak buat kelas online, ramai yang kita harapkan boleh terlibat, tetapi saya cari siapa yang boleh memberikan perkhidmatan ini. Maknanya yang nak belajar satu cerita kan. Siapa yang boleh bagi perkhidmatan ini? Yang mengajar. Contoh saya tengok macam AUM ataupun Akademi Usahawan Mikro yang Saudara Azari buat. You are terlalu
bagus sangat, selalu terlibat dalam bidang-bidang macam ni. Mungkin Thank you, kita Adi. ada, Alhamdulillah. saya tengok banyak boleh membantu, tetapi kita nak ramai juga. Sebab bila saya tengok database Selangor ni terlalu banyak, ya, terlalu ramai yang boleh kita bantu, especially usahawan-usahawan kecil ni. Kalau jumlah dia dalam rekod saya dah hampir 100,000 itu, kalau kita katalah satu kursus-kursus online tu kita boleh buat dalam 100 orang setiap kali, mungkin lebih, Alhamdulillah. Jadi itu lebih bagusnya, tanpa sediakan makanan, tanpa sediakan tempat dan sebagainya. Betul. Tapi skill tu, ya, duit itu Berjalan. ataupun skill itu boleh kita buat dan berjalan lebih ramai. Tetapi kita perlukan lebih ramai orang-orang seperti Azhari, kan, orang-orang pada rakan-rakan lain untuk datang. Jadi saya menjemput secara tak langsung untuk mereka yang ada, orang kata, ada kepakaran ini, untuk orang kata hantar ataupun pergi WhatsApp kepada pejabat saya untuk mungkin mendapat informasi yang lebih. Sebab Ahad ini kita dah mulakan, Azhari tadi pun dah mulakan dengan in-scan. Tadi minggu depan lagi kita akan mulakan lagi, insyaAllah. Saya rasa 2 minggu ini we should put ourselves in mood yang paling kata tinggi untuk bekerja atau mendapat ilmu. Itu penting. Jadi kena pastikanlah. Jadi antara yang kita boleh laksanakan macam-macam. Kita boleh belajar kata digital business, kita boleh belajar macam mana nak food delivery, macam mana kita nak buat aplikasi digital, nak manage macam saya tengok pegawai Facebook macam mana, ya, tak jumpa YB ni macam mana nak berhubung dan sebagainya, kan. Semua boleh buat, kan. Kita boleh buat pakai Zoom application dan sebagainya. Jadi benda-benda ni boleh membuat, jadi sudut management dan sebagainya semua dah pakai digital. Sebab tu Selangor, Azhari, kita tahun ini ataupun kita menetapkan satu sasaran 2025, Selangor akan jadi the smartest state in Malaysia, termasuk kita nak mendepannya di ASEAN, kan. Jadi saya rasa dengan kalau di sebalik orang kata wabak dan sebagainya, saya selalu nampak hikmah di sebaliknya, ya. Kita tak sangka semua orang pergi kepada digital sekarang ni. Semua nak tanya tentang macam mana nak semua dalam online dan sebagainya, kan. Kalau dulu orang bukan tak tahu. E-commerce, orang bukan tak tahu. Tahu tapi ambil acuh tak acuh. Tapi sekarang dah macam desperate sangat nak kena ambil maklum hari ni. Jadi itu yang penting. Jadi saya harap kena ada, dan saya rasa digasto.com, betul tak? Itu yang Azhari buat. Digasto.com, ya. Kami dah sembang dengan YB tu. Kan. Dalam perkara macam ni saya rasa dah sampai masa lah, kan, untuk kita laksanakan dengan baik, insyaAllah, kan. Jadi saya ingat tadi maksud saya tadi, selain kita perlukan lebih ramai yang boleh membantu kerajaan untuk mempromosi ataupun mengajar mereka di sana, kan, insyaAllah, dalam keadaan macam ni, insyaAllah. Okay. Itu saja komen saya tentang isu yang kita bincang. Good. Tu insyaAllah. Sebab kami pun di dalam industri education ni dan learning ni, kita pun berbincang sama kita macam mana kita nak betul-betul convert ourselves into almost fully online. Saya have been WhatsApping VC dengan tim saya for the last few days. Memang kita pun tak menjangkakan sebenarnya kita boleh buat. I mean, that's why I'm challenging myself to really talk to you. Can I bring you to this Instagram malam ni? Because I have to prove that actually not just us, orang yang mengajar ataupun orang yang belajar, tapi orang luar, kerajaan, agensi juga boleh sama-sama sama-sama kita merendah diri belajar lah, YB. Kita pun tak tahu juga, kan. Jadi kita belajar pelan-pelan, dan macam YB mention pasal digasto.com tu, our Facebook powered web store tu, memang kita bawa idea tu dah since last 1 year. Alhamdulillah dah ramai yang subscribe. Mudah je, convert je Facebook page jadi website, siapkan e-commerce. So kalau tak ambil juga time ni, I don't know when. I honestly don't know when. Kena ambil. Kena ambil peluang. Kena ambil lah. Betul. So itu dari segi perubahan. Ya. Kadang-kadang ramai di kalangan kita dia berkira-kira tentang mahalah, ya, ataupun kita rasa macam tak perlulah dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan macam ni, kadang-kadang contoh face mask tu je lah, kan. Dulu jual 30 sen saja. Orang tak kisah pun nak beli dan sebagainya, ataupun nak buat simpanan sikit. Tapi sekarang 1-3 ringgit pun orang beli. Kan, maknanya pada saya jangan berkira bila dalam keadaan pada itu kita rasa macam
tak apalah, ataupun kita minta demand supaya murah dan sebagainya. Tapi Later-later sebenarnya lah. itu later lah. Tapi sebenarnya benda tu satu hari nanti kita akan ketinggalan kalau kita tak ambil. Memang kadang-kadang ianya all about cost and money kan. Sebab tu kerajaan Selangor saya kata dengan Selangor dalam unit pembangunan kita ada banyak latihan juga kita nak buat. Saya kata kita tak boleh duduk diam. Bulan 3 ini kita kena buat kursus secara online. Saya kata. Lepas tu terkejut saya punya pegawai UPEN tanya YB macam mana nak buat kursus online ni. Saya kata carilah macam mana keadaannya, Sampai macam mana kita nak sampai dapat, sampai yang janji kalau boleh tiap-tiap hari kita ada kelas. Saya kata kan. Ya, Dan mungkin betul. dan daripada kita mungkin kita save cost itu dalam satu site, tetapi kita boleh kos yang kita save itu boleh ramai lagi boleh melihat mendapat manfaatnya. Jadi itu yang penting. I mean it's in our academy pun bila kita memang kita ada kelas fizikal YB. Macam mana YB tahu memang every month kita ada kelas nak bimbing usahawan ni dari segi digital, tapi kami pun kadang-kadang terfikir sampai bila nak buat fizikal ni sebab kita nak expand to other state, kita nak expand to other country in ASEAN. Jadi benda COVID-19 ni hikmah dia adalah kami terpaksa buat. That is the best part. The whole team memang terpaksa buat. So bila kita buat, kita kena convert everything to online. Alhamdulillah it works. Sampai budak saya pun macam saya rasa, saya nampak tadi YB Halimi dia join. Saya nampak YB Halimi AB join tadi masa kita cakap. Ni YB kawasan saya ni. Boleh share mungkin. Tolong share sampai tengah jom share. Ada masalah apa, jom boleh cakap dengan kita kan. Ya, boleh sembang-sembang dengan Biro nanti. Okay, good. So now kita cakap pasal digital, kita cakap pasal bantuan. So agaknya yelah, kita ni manusia biasa bagi kadang-kadang kita always down, terutama dalam keadaan macam ni kan. Kadang-kadang kita ni ya Allah tak bagi pergi masjid, tak boleh solat subuh, jemaah lagi. Jadi kita mencari alternatif macam mana nak berjemaah. Jadi kita jemaah dengan family, dengan anak, dengan suami, dengan isteri kan. So itu saya rasa sangat penting dalam terutama keadaan yang macam sekarang ni. Yalah, Wabi dah jumpa banyak usahawan mikro, usahawan kecil. Mungkin kadang-kadang jumpa juga SME kan, yang mungkin company besar yang datang jumpa Wabi. I remember I was with you masa delegasi daripada China datang Mujo masa belum ada COVID-19. Alright, so I remember that. So pelbagai level, you pernah pergi event anugerah kepada masyarakat Tiongkok yang memang level tinggi kan. You dah jaga daripada mikro sampailah ke SME. Kami manusia, kalau semangat, kami juga kadang-kadang menangis seorang-seorang. I mean, I cannot deny that. Jadi Babi boleh bagi sedikit lah kata orang, suntikan kata-kata semangat, motivasi sikit Babi. I mean, untuk tak keadaan ni lah. Yelah. Saya rasa itulah saya kata, macam apa harap harta kata suasana yang ada tu, perasaan yang Zari sebut ni ada bukan di kalangan satu dua orang. Ramai yang rasa macam tu kan. Jadi pada saya nak sebut pun saya susah kan. Maknanya pada saya apa yang saya nak lihat usahawan kita sekarang ini, itulah saya kata this is not at the end of the world. Kita kena cari peluang-peluang baru untuk kita tengok bagaimana untuk kita sampaikan juga, cari juga rezeki itu kan. Dan selain pada kita berdoa dan sebagainya, gunakanlah juga saya kata medium yang ada sekarang ni, internet of things ni, semua yang berkaitan dengan dia tak tahu belajar. Kita kalau kita dah tua tak pandai nak usik komputer dan sebagainya, suruh anak-anak. Sebab tu resources itu penting ya, resources. Kadang-kadang kita ni manusia Azari, kita kadang tengok apa yang ada pada kita je. Sebenarnya kita kena tengok apa yang ada keliling kita ya. Anak kita, suami kita kan, mungkin rakan kita kan, kita tengok mungkin wakil rakyat kita, sesiapa saja yang kita boleh bertanya dan kita minta pandangan itu, kita kena buat ya. Dalam dunia ini connection social itu penting, tetapi jangan jadi orang yang hanya yang ambil kesempatan saya kata dalam keadaan macam ni. Saya tahu ramai yang cakap, ada yang cakap saya ada 80 staff YB nak bayar. Macam mana ni? Bila saya tak buat bisnes ni 80 staff tak bayar. Saya kata memang kita yakin semua orang dalam keadaan yang tertekan. Tetapi kalau semua orang tak apa, paling tidak boleh menerima kalau dapat selesaikan masalah asas cukuplah. Kan sebab tu yang ada saya kata yang berada itu yang boleh mampu tu keluarkanlah sedikit bantuan kepada yang tiada. Saya kata yang tiada itu
ambil seadanya buat masa ini dalam sampai sama usaha. Jangan redha saja, kena usaha supaya kita boleh keluar daripada masalah yang ada kan, masalah ataupun tekaman yang ada. Sebab itu saya ingat sampai masa juga selain daripada kita buat live hari ni, mungkin nak buat hari-hari pula nanti orang asyik nak tengok benda lain juga kan. Mungkin dalam 2 hari kita akan buat, tapi sentiasa kalau saya di Selangor saya akan bagi input-input melalui page saya Roziah_Ismail. Nak ikut Insta boleh kan, nak tweet pun boleh. Dan saya rasa Azari dan juga tim Akademi Usaha Mikro juga akan bersama. Dan saya di Selangor ataupun di kawasan saya sendiri, Azari, saya ada kelab wanita inspirasi Shah Alam, namanya Wish. 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 Ini untuk menyuntik semangat juga kepada peniaga-peniaga kecil wanita. Kita telah buat satu kelab. Jadi tengok-tengok kalau kelab itu juga, mereka juga akan melaksanakan benda yang sama. Tapi yang sebenarnya kebetulan bulan depan kami sepatutnya melancarkan unit counselling, counselling keusahawanan, fizikalnya kita nak buat di Biz Point Section 7 PKNS, tetapi bila berlakunya COVID-19 ini, kami terfikir untuk mungkin sampai masa kita buat macam ni, counselling secara berdepan gitu. Tetapi maknanya tak perlulah datang nak berdepan. Kita boleh buat counselling macam mana kita buat hari ni di Insta. Mungkin kita boleh gunakan teknik yang sedikit berbeza. Kita akan joinkan beberapa orang yang pakar, mungkin salah satunya bagaimana untuk reshuffle hutang-hutang, ataupun yang keduanya bagaimana nak untuk bertanya soalan berkaitan bagaimana nak daftar perniagaan secara online dan sebagainya. Human resource online maksudnya. Human resource gaji semua ni kan. Gaji kan, macam mana nak uruskan keuangan kita dalam keadaan limitasi pendapatan dan sebagainya kan. Apa yang boleh kita cut off, apa yang kita kena tambah dan sebagainya. Saya rasa unit counselling ini di bawah Kerajaan Selangor nanti akan boleh membantu sedikit memberikan input-input yang baik. Dan sebenarnya unit counselling usahawan kita di Selangor ini, kita telah pun dapat komitmen lebih kurang 25 individu yang pakar dalam bidang masing-masing. Dan alhamdulillah saya harap kita akan launch segera yang mungkin, especially dalam keadaan macam ni, supaya mereka boleh bagi perkhidmatan secara online ini, talian ini, counselling secara talian ini nanti kepada mereka yang memerlukan. Itu di antara usaha yang saya rasa akan kita lancarkan secepat mungkin, insyaAllah. Alright, so satu inisiatif yang menarik sebab kaunseling ni kadang-kadang dia bukan usahawan saja, wanita, ibu tunggal, orang tua, budak sekolah. I mean kalau if goes beyond that, I think it will give a lot of impact to the rakyat of Negeri Selangor dan juga mungkin kalau dibawa ke peringkat pusat maupun mungkin boleh memberi kesan kepada rakyat seluruh negara. Dan saya nak beritahu ni, jangan lupa tolong follow YB dekat Instagram. Dia punya username adalah Roziah_Ismail. Jangan cari Roziah lain, cari Roziah_Ismail saja. Kalau nanti kau salah pilih kan. So Roziah_Ismail ada di Instagram. So siapa tengah menonton ni, cikgu sombong tolong cari Wabi Roziah lepas ni. Korang nak PM Wabi Roziah, korang PM lah. Kita terbuka. Sekarang ni bagusnya kerajaan ini terbuka. Kau boleh PM direct kalau ada peluang. Dan di FB, jangan lupa cari Wabi Roziah di Facebook. Page official beliau di Roziah Ismail S. Jadi S Roziah Ismail S page. Itu yang rasmi di bawah di Facebook, Roziah Ismail ada S page. Nanti boleh cari. Kalau cari Wabi Roziah di dua je, tak personal Facebook dia mungkin dah penuh sekarang ataupun Facebook page. Sebab saya tahu Hazbi memang dia rajin letak. So tolong follow. Alright, support. Saya nak Wabi saya apa tu? Boleh nampak ini terbalik ke betul? Saya tengok atas sikit. That's better. Ini terbalik. Okay. Nampak tak? Ini adalah link yang saya akan bagi nanti, kita akan tulis. Kita ada tinyurl.com latihan.biz2020. Ini adalah Google Form. Sesiapa yang berminat, daftar diri dan kita akan invite dalam program kita nanti. Awesome. Jadi yang ini, tapi ini untuk khas yang kita akan buat latihan di bawah Kerajaan Negeri Selangor.
Okey. Jadi Cun. dapatkan nanti saya akan tulis lah. Mungkin Okey. sesiapa yang tengah menengok tu boleh tolong type kan dan kita kongsi Mhm. dengan yang lain macam mana nak daftar diri dalam latihan. HTTP Okay. depan tu sebenarnya. HTTP Okey. double slash tinyurl.com Ah, slash latihan dash biz 2020. Tak apa, nanti yes. kami di akademi kita Okey. sebarkan satu. Kalau Sebarkan. terlepas Selangor pun sebarkan lah sampai siapa yang boleh nampak tu. Okey. Mesti je lah orang Kelantan, orang Terengganu pun masuk Abi. Orang Kelantan pun cari Oh juga. ya. Dah masuk dah Okay. semuanya ya. Itulah, Okey. agar give some shoutouts ni. Saya nampak ada orang power kat ni. Abang Syar Sarapudin. Ini pembaca berita RTM. Beliau juga Oh ya. menonton YB sekarang. Dia yang interview Menteri Kesihatan semalam yang menjadi sedikit kata orang bual bicara dalam social media. Sahabat lama saya ni selalu jumpa dia dulu. Alright, so banyak lagi ni ada yang tanya ni YB tahun 55 tahun. Oh, alamak, ada bagi tahu umur YB pula. Tapi she doesn't look like 55 anyway, right? Okay. Mesti dia ada kena mengena dengan saya ni kan ya. Dia tahu saya. Mesti tahu ni. Lepas tu ada yang bagi tahu ni YB, resetting. Dia kena ada bagi tahu resetting cara bisnes. Nanti you mention about that, right? Kena Betul. total resetting. I mean, baik di peringkat government maupun di peringkat di peringkat usahawan sendiri. Semua kena berubah, semua kena menjalani satu kehidupan yang baru lah. I mean, it's like a fresh, kalau kita tengok movie Hollywood ni, dia macam lepas satu bencana tu dia macam tiba-tiba keluar cahaya dekat depan kan, macam tu lah. Alright, so I mean finally we see the light at the end of the tunnel. Tapi Obi kan ni lah, you as ketua tokoh politik, alright, dan tak bila nak jumpa orang apa semua ni kan, memang you cannot run away from that. I mean out of the context lah. I mean dalam keadaan kita tak boleh salam orang kan, apa nak kena pakai sanitizer apa semua ni. I mean katakan lepas kita MCO ni macam mana YB? I mean how would you be meeting this rakyat di Selangor ni ataupun kawasan you dekat Dun Politika? Okey, sebenarnya rakyat ni yang paling penting komunikasi dengan rakyat. Ya, pertama. Tapi kita nak komunikasi macam mana? Macam saya ingat lagi ada soalan saya ingat sebelum pilihan raya ke-14 ya, dia ada satu orang yang buat survey lah tentang apakah YB ni popular ke, macam mana ke dan sebagainya. Ada satu soalan mereka tanya dengan saya, YB you punya page tak banyak pun, dalam 2-3 ribu je orang tengok kan. Tapi when I go on the ground, orang boleh tanya, kenal tak wakil rakyat? Dia bukan jawab, kenal. Siapa? Satu je nama keluar, Rozia Ismail. Ataupun kalau tak tahu pun dia kata perempuan pakai cermin mata. Kan? Dia kata tak sama dengan don-don lain. Don-don lain akan keluar 3-4 nama kan. Lepas tu dia kata apa yang YB buat? Sebenarnya senang Azari, saya dah mulakan sebelum, saya ingat dalam tahun 2013, ya 13 14 macam tu. Masa mula-mula WhatsApp tu ada, ya WhatsApp ada, saya dah mula gunakan. Ya, maknanya alhamdulillah kalau di kawasan saya boleh dikatakan setiap WhatsApp group, baik taman, baik JMB, baik MPP, baik masjid pun atau ketua kampung pun saya berada dalam WhatsApp itu. Ya. Saya berada dalam WhatsApp itu. Saya meneliti apa perbincangan mereka, apa isu-isu yang mereka bangkitkan. Dan kadang-kadang saya sampaikan aduan-aduan mereka juga ke sana. Orang kata dengan saya, benda macam ni macam susah lah YB macam tu kan, macam tak kacau ke, you tak disturb you punya kerja kan. All about discipline. Ya, maknanya saya akan tengok setiap jam saya akan tengok mana yang paling penting, mana yang tidak. Kalau yang saya tak sempat baca, saya starkan dulu kan. Kalau saya tak sempat respon. Dia macam mana kita menguruskan. Jadi dalam keadaan sekarang macam ni, memang yang paling saya rindu nak pergi rindu kahwin lah. Kena pergi rindu kahwin. Macam semalam ada yang meninggal, saya tak dapat pergi. Yang meninggal saya tak dapat pergi. Yang itu saya rindu sangat, saya tak dapat turun. Tapi yang lain selain pada itu, urusan aduan, urusan perbincangan dan sebagainya, saya telah menggunakan awal lagi menggunakan WhatsApp dan menggunakan media-media yang sedia ada secara online itu. Itu paling cantik saya buat. Dan untuk pengetahuan, macam pusat khidmat kami pun dah tutup, terpaksa ditutup, tak boleh berurusan dengan awam, tetapi ramai je yang lagi Azari,
kalau kita bersetuju untuk jadi wakil rakyat, sebenarnya kita bersetuju untuk berkongsi nombor telefon kita dengan rakyat. Ya, kita wakil rakyat. Saya selalu sebut kita wakil rakyat. Maksudnya kita mewakili mereka dalam banyak aspek. Tetapi satu bagusnya bila kita berkongsi itu, kebetulan pula saya Shah Alam, mungkin orang Shah Alam ni dia agak respect sikit, dia tidak kacau kita kat rumah, tetapi dia tahu kita punya kata privacy dan sebagainya lah maksudnya. Tetapi mereka cara perbincangan tu agak polite juga, ya, tidaklah macam maknanya kalau